Okay, Assalamualaikum semua. Ini bersama saya lagi di Pagoda Gaming. Okay, di hadapan saya ialah sebuah PC all-in-one brand $E yang kita boleh selalu nampak sekarang banyak sisi tutup. Oleh itu mereka nak jual unit-unit macam ni all-in-one. Semalam saya dah search banyak kat internet, tapi tak ada information lah pasal macam mana nak buka, apa yang compatible dengan hardware kat dalam ni. So hari ni saya rasa eloklah saya buat video untuk mana-mana yang kat luar sana yang nak beli $E all-in-one system ni. Okay, pertama sekali yang ni dekat belakang dia, saya dah buka skru kat sini. Ada 1, 2, 3, 4 kat skru. Okay, kita boleh buka dia. Ni kita boleh tengok dalam dia. Sebenarnya ni saya dah buka dah, saya dah bersihkan dah, saya dah tambah SSD, saya tambah hard disk. Tapi selalunya yang datang daripada CC selalunya memang takkan ada SSD dengan hard disk sebab mereka guna diskless. Ok, bila saya pertama sekali buka PC ni, yang saya perasan ialah dekat power supply. Power supply ni sangat-sangat kotor. Ok, oleh itu eloklah halang-halang kita buka ni, kita bersihkan apa yang ada. Yang kedua, cooler fan. Cooler fan mestilah sangat kotor, hitam. Saya dah bersihkan, saya dah tukar thermal paste baru. Begitu juga dengan kita punya graphic card. Graphic card kita ni pun kotor gila. So saya dah bersihkan, saya dah tukar thermal paste. Ok, untuk hard disk compatibility, sini kita boleh nampak saya dah boleh mount 3.5 inci hard disk. So tak ada masalah. Mungkin kat bawah ni pun boleh selit, saya tak sure, tak boleh kot, tak ada tempat skru. Untuk SSD, sebab motherboard ni tak support M.2, saya terpaksa pergi dengan standard SSD, SATA SSD. SSD tak ada masalah sebab kita boleh letak mana-mana je, janji jangan kacau benda lain lah, sebab dia tak ada mechanical yang bergerak. So plan saya ialah saya letak double sided dekat bawah ni, saya akan letak je kat sini. Letak je kat sini, pop. Saya dah test dah, tak kacau. Clearance untuk tutup casing ni balik. Ok, selain daripada itu, concern saya adalah macam mana dia nak wiring monitor ni ke graphic card, sebab ni all-in-one. Ini kita boleh nampak ada wire daripada direct HDMI daripada graphic card terus ke board monitor. Tapi disebabkan, nampak tu, itu adalah daripada connection hujung HDMI. Saya tak tahu tu connection apa. So untuk menjadikan monitor ni stand alone monitor, mungkin boleh, kita kena modify sikit, mungkin nak bagi wire ada panjang, atau mungkin ada luasan yang lebih arif. Bagi saya mungkin boleh, tapi saya takkan bother lah, sebab benda dah all in one kan, buat apa kita nak modify. Ok, next kita tengok pada power supply. Kita boleh tengok kat sini dia guna FXP 450 watt. Ok, power supply yang ok lah, bukanlah time bomb So kita tengok sini FXP ni dia reliable lah power supply, so tak ada masalah. Tapi kita kena ingat hanya 450 watt. Kita boleh upgrade sebab dia hanya gunakan standard, bukan SFX atau SFXL. Kita boleh upgrade kita punya power supply, tak ada masalah. Untuk mungkin kita nak tukar prosesor baru, mungkin kita nak tukar graphic card baru, tak ada masalah. Bila standard power supply, dia ada semua kabel yang kita perlukan. So kalau graphic card kita guna 6 pin atau 8 pin, tak ada masalah, ada pin. Tapi untuk graphic card yang dia bagi ni 1050 Ti, dia tak ada 6 pin lah. So direct motherboard, tak ada perlu external power. Untuk graphic card pula, kita boleh tengok dia guna standard mini GTX 1050 Ti. So mungkin kita boleh guna graphic card yang sama panjang atau lebih kurang. Saya tak pasti dengan dual fan setup graphic card, mungkin tak cukup clearance untuk casing ni tutup lah. Nanti kita try Untuk motherboard dengan processor pula standard, dia bagi i5 6th gen dengan motherboard H1100M. So kalau kita nak upgrade Ryzen ke contoh, boleh, tak ada masalah, sebab dia hanya menggunakan standard motherboard dan processor. Untuk size graphic card compatibility yang sesuai, di sini saya ada graphic card dual fan RX 480 ke 470, saya tak ingat. Kita boleh guna
Tapi untuk clearance saya rasa tak ada masalah, sebab fan casing ni penutup dia tutup macam ni. Okey, sini grafik card kita. Kat kita asal ni, yang ni 1050 Ti panjang ni, kita boleh letak yang panjang lagi, tapi pastikan kabel ni tak adalah tak adalah kacau. Saya rasa tak ada masalah, mungkin kena bagi kemas sikit kabel. Untuk I/O connection pula, untuk motherboard sebab dia menyering kan, kalau kita nak plug in apa-apalah, mouse, keyboard, external hard disk contoh, kita memang kena cocok pada bawah lah. Satu lagi, sebab monitor ni sangat berat, sebab dia termasuk dengan sekali dengan PC, sangat susah kita nak cocok apa-apa yang kat situ lah. Begitu juga dengan power supply, power cable, cocok pada bawah. Ok, sekarang kita dah siap pasang cover semua. Tapi bila kita nak pasang mouse, kita tak boleh, sebab kita kena pasang, kita kena buka ni. Ada dua skru, satu lagi dah hilang. Untuk access kita punya all-in-one I/O, all-in-one I/O. Untuk kita cocok mouse, cocok apa-apa ke, saya suggest biar aja benda ni terbuka. Melainkan kalau memang nak permanent lah, tak nak tambah apa-apa. Ok, kat sini saya dah cocok wifi receiver. Sini kita cocok mouse dengan keyboard. Kita boleh root juga ke bawah ni, ke bawah sana. Tapi saya rasa kena pasang siap-siap, baru kita letak cover kalau nak permanent setup. Kalau tak nak kacau yang depan lah, agak menyusahkan sebenarnya. Dan berjayalah kita. Saya sudah masuk ke Windows, saya dah tengah install software. Inilah idola all-in-one PC kita. Apa yang menariknya, kita boleh tengok dekat label dekat screen. Ini adalah LED monitor IPS Full HD 1080p HDMI. Okey, tetapi bila saya masuk ke Windows dan install driver graphic card, kita boleh tengok kat display. Kita tengok resolution dia. Resolution yang Windows detect adalah 2560 x 1440p, iaitu orang kata resolution 2K. So saya tak tahu ini adalah Windows bug ataupun mana satu saya nak percaya. Dekat label kata Full HD, tapi bila kita check dekat Windows kata 2K resolution. Yang menjadi isunya ialah apabila skrin anda 2K, grafik card anda ialah 1050 Ti, mungkinlah saya rasa tak cukup power 1050 Ti itu untuk membawa FPS yang mencukupi untuk sesetengah games. Tapi bila saya lowerkan resolution Windows kepada Full HD, ikon-ikon tu nampak tak sharp. So nanti kita akan test macam mana gaming, macam mana. Okay, sekarang balik kita pula kepada game. Saya boleh run Dota 2, saya boleh watch game dia, sebab nanti tak siapa tolong saya record. Okay, kita boleh tengok GPU usage dalam control 59C, memory CPU 69C, 84% usage. Boleh kata hampir bottleneck sebab 4 core 4 thread. Untuk Dota bolehlah ngam-ngam. FPS pula untuk ultra setting kita hanya dapat lebih kurang 60, 50, 60. Seperti yang saya katakan, monitor ni adalah sebenarnya 2K, sebab kat bahagian Dota pun dia detect 2K. Mungkin saya salah, mungkin ada yang lebih pakar, lebih tahu hal ni, kenapa screen kata Full HD, Windows detect 2K. Mungkin ada yang lebih pakar daripada saya lah. Saya set ultra, VSync off, FPS ni watch game. Watch game dia lain sikit daripada bila kita main online. 70 tadi, deep bawah 60, boleh lah nak main, boleh lah. Ok, sebagai penutup, berbalaikah beli PC ni second hand dengan spek yang diberikan, iaitu i5 6th Gen, 8GB RAM,
4GB 1050 Ti tanpa SSD dan hard disk. Kalau tanya saya untuk 1500, kalau anda tak nak pening monitor, anda tak nak pening buat PC, berbaloi. Cuma kena pastikan anda tahulah apa yang anda korbankan. Macam saya lebih suka PC asing lah, senang. Juga ada soalan yang bertanya kepada saya, bolehkah keluarkan komponen-komponen ni, letak dalam casing macam bawah tu? Jawapan saya boleh, cuma untuk power on monitor ni mungkinlah, saya tak pandai sangat, mungkinlah kena tinggalkan power supply dekat dalam dan cari HDMI extension untuk kita cocok kepada tower kat bawah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Caluk.